Selepas hampir sebulan, aku menyepi tanpa sebarang video macam-macam yang dah jadi dengan bola sepak negara kita. Aku faham hari tu ramai sebenarnya yang menanti ulasan aku tentang Derby Nusantara yang mana kita dah kena tibai dengan pasukan Indonesia. Tapi aku minta maaf banyak geng. Sebab apa? Macam yang aku dah umumkan hari tu, aku pergi mendalami ilmu kejurulatihan dalam langkah pertama untuk menggantikan Coach Tan Cheng Ho. So, mengambil iktibar dengan apa yang dah jadi dengan skuad Harimau Malaya sepanjang kejohanan AFF tahun 2020 baru-baru ni, ada yang mencadangkan Tan Cheng Ho dipecat. Ada yang kata Presiden FAM perlu berundur. Dan memang ramai antara kita yang minta supaya Tan Cheng Ho gugurkan terus player-player naturalisasi yang tak function pun selama dia orang ada ni. Tapi dalam banyak-banyak cadangan yang aku baca dekat media sosial ni, sebenarnya ada satu cadangan yang bagi aku adalah cadangan yang baik yang mungkin boleh direalisasikan untuk dapatkan manfaat kepada skuad Harimau Malaya kita. Assalamualaikum guys, welcome back to A2N Studio macam biasa. Thank you so much dekat korang yang dah support channel ni. Mana-mana yang baru dekat A2N Studio, jangan lupa untuk terus support aku. Support channel ni kan dengan tekan butang subscribe dekat bawah. So, berbalik-balik kepada topik aku tadi, iaitu cadangan untuk kita improvekan skuad Harimau Malaya kita. Ada satu cadangan iaitu Malaysia perlu mencari Madam Pang versi Harimau Malaya. Mungkin ada antara korang yang tak kenal siapa sebenarnya Madam Pang yang digembar-gemburkan sebagai tulang belakang kepada kejayaan Thailand menjuarai Piala AFF baru-baru ni. Madam Pang ataupun nama sebenar dia Nualpan Lamsam berumur 55 tahun dan dia juga merupakan seorang usahawan yang memiliki kekayaan sebanyak berpuluh-puluh bilion USD. Apa yang paling menarik mengenai Madam Pang bagi aku adalah dalam masa yang sama dia adalah seorang ahli politik yang mewakili Parti Demokrat dekat negara Thailand. Di samping tu dalam masa yang sama juga dia merupakan chairman kepada pasukan yang masih lagi bertanding dekat Thai League 1 iaitu Port FC, yang mana Port FC berjaya untuk menamatkan saingan pada musim lepas di tempat yang ketiga. Seperti yang kita sedia maklum, Thailand merupakan kilang menghasilkan bakat-bakat yang akan berkelana dekat Liga Jepun saban tahun. Tapi sedar tak sedar, sejak daripada tahun 2016 sebenarnya diorang struggle untuk dapat balik Piala AFF Suzuki. Sepanjang tempoh tersebut, Thailand telah memecat total 4 orang jurulatih, termasuklah jurulatih Jepun dekat World Cup tahun 2018 dulu, iaitu Akira Nishino. Dan antara peranan paling penting Madam Pang setakat ni apabila dia berjaya untuk meyakinkan Persatuan Bola Sepak Thailand melantik Manu Polking sebagai ketua jurulatih baru pasukan Thailand. So, menjelang sepak mula Piala AFF Suzuki 2020, seperti juga pasukan-pasukan lain termasuklah Malaysia, Thailand juga mengalami kekangan termasuklah kurangnya preparation menjelang kejohanan tersebut. Nak memburukkan lagi keadaan, diorang ada beberapa player yang berkelana dekat luar negara. So, memandangkan Piala AFF ni di luar kalender FIFA, pasukan-pasukan pun berat untuk melepaskan player-player diorang. Tapi tak seperti pasukan Malaysia ataupun pasukan Indonesia yang seolah-olah payah sangat macam-macam halangan daripada pihak ketiga untuk dapatkan player-player terbaik diorang ke kejohanan tersebut. Madam Pang sebaliknya mempunyai connection yang sangat-sangat baik dengan pasukan-pasukan yang ada dalam Thailand dan juga pasukan yang ada dekat overseas. So, dengan adanya connection tersebut, Madam Pang berjaya untuk memujuk beberapa kelab termasuklah pasukan Leicester City yang ownernya pun memang orang Thailand untuk melepaskan player-player diorang menyertai skuad yang dibimbing oleh Manu Polking. So, apabila manager dah usahakan dapat player-player terbaik yang ada dalam negara tersebut, tugas Manu Polking pun boleh dikatakan agak mudah tak payah nak fikir player ni tak boleh nak dilepaskan, tim ni tak nak lepaskan striker tersebut, player ni terlalu muda tak boleh main banyak sangat minit permainan. So, itu baru cerita luar padang sebelum kejohanan. Bila masuk je dalam mood tournament, pada hari perlawanan, kita boleh nampak seolah-olah Madam Pang ni dekat tepi padang, dia macam pakar motivasi tak rasmi untuk pasukan Thailand. Selain daripada kata-kata dia yang cukup memberi semangat kepada player-player Thailand, ditambahkan pula dengan habuan lumayan yang dijanjikan oleh Madam Pang, kita boleh nampak player-player Thailand ni seolah-olah ada moral boost dekat situ setiap kali dia orang turun dalam kejohanan AFF baru-baru ni. Dan walaupun dia merupakan seorang wanita yang terlibat berkecimpung dalam dunia bola sepak, sebenarnya tak ada seorang pun daripada Thailand berani untuk menafikan penglibatan dia dalam kejayaan Thailand menjulang Piala AFF Suzuki tahun 2020 baru-baru ni. Sebab apa? Kita boleh nampak setiap ada orang yang backup Madam Pang ni apabila dia pun sibuk nak jadi Anwar Musa dan juga Khalid Samad ketika skuad Thailand menjulang Piala AFF Suzuki tahun 2020.
So, cerita panjang-panjang tentang Medempang yang ada dekat Thailand tu dengan manager semasa skuad Harimau Malaya ni pun kita tak tahu lah dia ni function ke tak function sebenarnya. Ditambahkan pula dengan pasukan JDT yang sering kali menjadi objek kecaman apabila pemilihan Tan Cheng Ho sejak kebelakangan ni sangat-sangat meragukan. So, bagi pendapatku sebenarnya FAM elok lah pertimbangkan balik semula tawaran TMJ untuk menguruskan skuad Harimau Malaya. Sebab apa pada aku TMJ ada segala ciri yang ada pada Medempang. In fact, mungkin daripada beberapa aspek lain TMJ ada kelebihan yang sangat besar daripada Medempang. So tahun pun dah masuk tahun 2022, aku rasa kita sebagai fans boleh ketepikan sekejap kot sentimen yang mana TMJ ni masuk nanti dia akan panggil player JDT sajalah. TMJ ni kalau kata dia uruskan skuad Harimau Malaya akan ada conflict of interest. Sebab apa bagi aku sebenarnya tak sure sama ada kita ataupun lebih tepat lagi FAM sendiri masih lagi nak belagak bodoh sombong, tak nak bagi peluang langsung kepada TMJ buktikan kata-kata dia selepas apa yang berlaku pada tragedi Piala AFF tahun 2020 yang mana kita dipedil sebanyak 4-1 baru-baru ni. Alright guys, itu saja untuk video kali ni. Apa pula pendapat korang? Korang rasa patut tak TMJ diberi peluang untuk menguruskan skuad Harimau Malaya? Kita fikir positif je lah, senang cerita. Janji perkara tu membawa kebaikan untuk skuad negara kita. Korang boleh kongsikan pendapat korang dengan komen kat bawah. Mana-mana yang baru dekat A2N Studio, jangan lupa untuk terus support aku. Support channel ni kan dengan like, share, subscribe A2N Studio. Sehingga kita jumpa lagi dalam next video. Itu saja daripada aku, gang. Assalamualaikum.